Sekarang PKP telah dilonggarkan kepada sektor ekonomi. Aku just nak share je pandangan aku. Apakah kebaikan dia, apakah keburukan dia jugalah. Kalau kita tengok balik masa PKP awal-awal punya, sebenarnya kita PKP 4 ni, kita macam pusing balik kepada PKP yang kedua dengan yang pertama. Maksudnya still dari dalam kelonggaran. Tetapi dalam soal orang kata keselamatan dan soal pencegahan tu lagi diperketatkan lah. Maksudnya SOP tu lagi upgrade daripada PKP yang sebelum ni. Menteri Kewangan ada keluarkan macam-macam jenis bantuan dan upgrade lagi. Ada betul juga PM ada keluarkan statement mengatakan bajet kita ni, so maksudnya kita boleh lagi menampung untuk dalam jangka masa yang dibagi tahulah. Ada pula isu pencanggahan dengan Bank Negara Malaysia lah. Macam-macam lah sekarang ni. Hampir semua sektor ekonomi boleh beroperasi. Ini sejak kementerian adakan perbincangan antara semua kementerian, and then tiba-tiba lah keluar statement mengatakan kerajaan ada tanggung kerugian lah. Padahal sebelum ni statement Kementerian Kewangan bukan main keluarkan macam-macam jenis bantuan, dengan muka senyum, dan membuatkan ramai orang yang kategori-kategori yang dalam keadaan kritikal ni dari segi kewangan hampa lah. Maksudnya bantuan-bantuan tidak akan disampaikan sehingga 6 bulan apa yang diberitahu sebelum ni. Aku bersetuju dalam segelintir sektor-sektor yang boleh dibuka. Antaranya sektor pengangkutan awam darat. Ini macam operasi perkhidmatan dari segi bas, e-hailing, taksi. Ada masa-masanya yang berbeza dengan sektor yang kita tahu selama ni. Ramai orang juga kaitkan dengan isu Hokkaido, di Jepun, yang mana government diorang terus bila diorang dapat keputusan yang semakin lama semakin and then government dia decide untuk buka balik secara mendadak. Ni mengakibatkan datangnya kes baru dan ramai orang keluar statement dan mengaitkan dengan isu ni lah. Menteri Kanan Pertahanan ada maklumkan dengan isu ni. Apa bezanya? Sewaktu mereka melonggarkan PKP tu, dia membuka border untuk kemasukan warga-warga asing untuk datang ke negara dia. Ini yang menyebabkan dia uncontrolled. Dan waktu tu lah musim bunga sakura apa benda lah. Lagilah dia nak menjaga sektor pelancongan. Tapi berbeza dengan negara kita. Negara kita ni dia sekat semua lapangan-lapangan terbang ataupun border. Setiap kemasukan warga-warga asing ataupun pelancong-pelancong asing untuk masuk dalam negara kita. Dan kalau korang tengok kan, sepanjang proses PKP ni, banyak sektor-sektor yang tak dibuka tetapi masyarakat boleh survive. Aku tahu benda ini melibatkan punca pendapatan masing-masing. Tetapi kalau benda ini tidak di-follow SOP yang berkatakan ketat, contoh shopping mall ni kan boleh dibuka, tetapi bagaimana dia punya SOP dia? Apa bezanya dia dengan event-event yang dilarang? Kau bayangkanlah shopping mall ni kan, bila orang dapat tahu shopping mall boleh dibuka, aku rasa orang takkan fikir pasal soal keselamatan, soal pencegahan dan sebagainya. Untuk permulaan, aku rasa mestilah ada langkah-langkah berjaga-jaga dalam soal ni. Tetapi macam mana diorang nak sentiasa amalkan konsep ni kalau dah terlalu ramai orang nak menuju ke shopping mall? Orang dah lama duduk kat rumah, and then mestilah orang, lagi-lagi lah SOP dah longgar, orang akan terjah tempat-tempat apa yang dilonggarkan ni. Walau macam mana pun, mereka tetap juga kena upgrade, kena penambah anggota-anggota keselamatan di kawasan-kawasan yang mereka keluarkan. Aku jamin, mula-mula je, lepas tu dia akan longgar, dan ini mungkin akan berlaku yang orang kata tak diingini lah. Dan kita pula ada PKP yang terbaru pula kena harungi, PKP yang kelima. Dan diboleh pula bekerja pada 4 Mei ni. Aku kurang yakin kalau nak bekerja di kawasan-kawasan yang hotspot, antara macam Lembah Patai di kawasan KL. Bila kita kerja, kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah keselamatan, and then kadang-kadang pun kita pun terlepas pandang juga dalam soal-soal yang kecil, dan kita bawa balik kata jangkitan tu, and then kena pula dengan anak-anak kita ataupun maybe keluarga kita ada orang tua, lagilah kita kena fikir tentang tu. Sebab mereka ni adalah antara orang-orang yang berisiko tinggi bila kena jangkitan ni. Sebab itu aku rasa kalau macam para majikan ataupun pekerja tersebut berbincang dengan satu sama lain, fikir balik, dari segi apa yang aku cakap tadi, dari segi keselamatan korang juga, supaya kita still lagi survive, tiada lagi peribadkan baru yang akan berlaku dalam musim-musim ni lah. Itu saja yang aku nak share kepada korang, pendapat aku tentang SOP yang terbaru. Bagi korang yang belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku dan thumbs up dan tekan notification, tekan lonceng, dan insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Faizuan. Assalamualaikum.